A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah kita akan sambung tadabbur surah Al-Furqan. Insya-Allah kita akan menghabiskan penghujung surah Al-Furqan ini sebagai konklusi ataupun rumusan daripada sifat-sifat ibadur rahman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-75 hingga ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Sadaqallahul azim. Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam syurga kerana kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Syurga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak mempedulikan kalian melainkan kalau ada ibadah yang kalian lakukan. Tetapi bagaimana kalian beribadah kepadanya padahal kalian sungguh telah mendustakannya? Kerana itu kelak azab pasti menimpa kalian. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sebelum ni kita telah selesai tadabbur akan beberapa ayat dalam surah Al-Furqan ini yang menyebut ada 8 sifat ibadur rahman, iaitu sifat tawadhu', yakni merendah diri dan sopan, lemah lembut, dan juga sifat yang selalu ataupun melazimi ibadah waktu malam, iaitu qiyamul lail, yang senantiasa berlindung diri dari seksa neraka, yang sentiasa bersederhana dalam membelanjakan harta, yakni tidak boros dan tidak pula kedekut. Begitu juga di antara sifat lainnya, iaitu tidak melakukan dosa besar, sentiasa bertaubat dan beramal soleh, dan tidak memberi persaksian palsu, dan berlepas diri daripada golongan melakukan maksiat dengan menjaga kehormatan dirinya, sentiasa menerima peringatan dari ayat-ayat Allah, dan juga sentiasa berdoa agar dikurniakan keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu, pada ayat ke-75 hingga ayat 77 ini adalah rumusan ayat yang boleh kita fahami mafhumnya, yakni mereka itulah, yakni ibadur rahman, yang dibalas dengan ganjaran yang paling tinggi, iaitu syurga Allah di akhirat. Manakala bagi orang musyrik, orang-orang kafir, mereka dibalas dengan azab, yakni azab neraka Allah. Mari sama-sama kita tadabbur 3 ayat terakhir ini, mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada kita insya-Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-75, Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Golongan ibadur rahman mendapat balasan. Ulaika ni dalam ayat ni merujukkan mereka itu. Mereka itu menunjukkan kepada ibadur rahman yang disebut daripada ayat 63 sampai ayat 74 tu. Yujzauna ni diambil daripada kalimah jaza, itu balas kan. Mereka ni dibalas. Yujzauna al-ghurfah. Baik.
ghurfah, iaitu kalau ikutkan literal dari segi maksud kata dia adalah bilik ya. Tapi ghurfah di sini ialah menunjukkan tentang syurga, yakni kenikmatan syurga setelah mana mereka bersabar, bima sabaru, dengan apa mereka beramal ibadah, seperti mana disebutkan pada ayat-ayat sebelum ini, wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Baik, sama-sama kita perhalusi. Pertamanya kita nak tahu apa yang sebenarnya yang disebut dengan ghurfah itu, kan? Kalimah al-ghurfata iaitu merujuk kepada makna syurga. Abu Ja'far Al-Baqir, Sa'id bin Jubair, Ad-Dahhak dan As-Sudi berkata, ni tafsiran ulama, bahawa ghurfah itu adalah syurga. Yang dinamakan al-ghurfah yang asal bermakna bilik yang tinggi, maksudnya kedudukan, bilik yang paling istimewa, yang paling atas, yang paling eksklusif, kan? Jadi disebutkan dengan istilah ghurfah. Nak tahu cantik, nak tahu hebat dia, kena masuk syurga baru tahu. Cuma nak sebut dari segi gambarannya, Masya Allah, kan? Kerana ketinggian syurga tersebut, itu disebut ghurfah. Disebabkan kesabaran mereka, yakni pada kalimah dalam ayat tu, wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama, yang mana mereka ini mendapat penghormatan dengan ucapan. Sebagai contoh, kalau kita sampai di hotel ke, di mana tempat penginapan ke, ada penyambut tetamu, itu bahasa mudah untuk kita faham tu. Jadi disebabkan kesabaran mereka menjalani sifat-sifat tersebut, mereka mendapat tahiyah. Tahiyah ni adalah ucapan, dan salam ini adalah penghormatan dari para malaikat. Maksudnya mereka mendapat penghormatan dan kemuliaan. Malaikat akan menemui mereka dari segala pintu di syurga, dan mereka pun berkata, salamun alaikum bima sabartum, salam bagi kalian kerana kesabaran kalian. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalaulah waktu ini kita pergi ke hotel, pergi ke resort, yang sambut kita tu adalah penyambut tetamu biasa je, itu pun kita dah rasa macam orang muliakan kita. Bagaimana pula makhluk yang tak pernah tidak pernah melakukan maksiat dan dosa, yang sentiasa sami'na wa ata'na pada perintah Allah Subhanahu wa taala, yang menyambut kita, yang beri penghormatan dan kemuliaan pada kita. Jadi pada ayat ini, bagaimana kita boleh lihat kesinambungan ataupun munasabah antara ayat dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Sedang malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Maksudnya masuk ke dalam di syurga tu, setiap pintu, wallahu alam bagaimana banyaknya besarnya pintu tu, wallahu alam, sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Dia kata apa? Salam bagi kalian kerana kesabaran kalian. Masya Allah. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Baik, jelas ya, pada ayat ke-75 ni dia nak sebut tentang apa? Yang pertama sekali ialah ganjaran, balasan yang Allah berikan kepada ibadur rahman itu adalah nikmatnya syurga. Yang kedua ialah penghormatan dan kemuliaan. Mereka itu disambut oleh para malaikat. Mari sama-sama kita lihat sedikit untuk kita tadabbur akan ayat ke-75, iaitu kalau kita memerhati pada ayat, untuk dapat nikmat ni bukan senang, kan? Untuk mendapat kenikmatan perlu ada pengorbanan dan kesabaran. Kalau nak sebut berkaitan tentang pengorbanan, nak sebut tentang kesabaran, kita mana mungkin boleh menandingi kesabaran baginda Nabi SAW.
kesabaran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kesabaran mereka-mereka yang berdakwah, yang menyebarkan agama ini dengan titik peluh mereka, bahkan dengan titisan darah mereka. Kita tidak mampu. Cuma yang pada hari ini kita hanya berkorban untuk buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Hari ini perlu kita sabar untuk buat apa saja yang Allah suruh, walaupun benda tu susah, walaupun benda tu panas, walaupun benda tu pelik. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar, yang teguh pendirian, yang ada tajarud, iaitu yang ada jati diri, yang boleh sama-sama kita istiqamah dalam beramal. Maka di sini saya mengajak diri saya khususnya dan kepada semua untuk kita sama-sama berusaha mencontohi golongan ibadur rahman sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya dalam ayat ini menyebut ada 8. Ada 8 perkara yang boleh kita sama-sama cuba ataupun ikhtiar agar kita boleh ikut. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Try lah salah satu. Yang pertama, berakhlak mulia. Masya Allah, ni luas skop dia. Di antara disebut ialah sifat tawaduk, merendah diri. Bagaimana kita melihat resmi padi, semakin berisi semakin tunduk. Macam kita lah, semakin kita ada pangkat, semakin kita tawaduk. Semakin kita banyak harta, semakin kita merendah diri, banyak tolong orang dan seumpamanya. Begitu juga dengan sopan santun. Walaupun kita ada kedudukan, tak kita berlemah lembut dalam tutur kata dan seumpamanya. Yang kedua, melazim ibadah di malam hari. Masya Allah. Kalau bagi Nabi SAW hukumnya wajib, tapi bagi umatnya, bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, hukumnya sunnatun muakkadah. Maksudnya sunat perkara itu adalah ibadat yang sunat yang sangat dituntut. Kalau kita katakanlah hari ni dalam kehidupan kita, setiap harinya kita bangun, kemudian tidur, bangun siang malam dan seumpamanya. Dan lebih-lebih lagi dalam keadaan kita sedang dalam diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika ini dengan wabak COVID-19 ini, seolah-olah kita terpenjara. Kalau ikutkan, tak semua orang boleh duduk dalam rumah ni. Ada orang yang stres duduk dalam rumah tapi insya-Allah mudah-mudahan kita fikir yang positif Duduklah di mana pun. Kalau kita tengok para alim ulama, orang-orang soleh ni, mereka ni banyak beribadah bila mana di penjara. Sebab tu disebut ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ni adalah penjara bagi orang mukmin. Jadi kalau mampu, buatlah qiyamul lail. Tak lama dah, beberapa hari lagi nak masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat kekuatan, kekalkan momentum ibadah kita insya-Allah. Yang ketiga, sentiasa memohon perlindungan diri daripada azab siksa neraka. Doalah, mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan paling kurang tu doa Rabbana atina tu. Akhir sekali, waqina azabannar. Paling kurang hari-hari doa yang tu. Hari-hari. Kemudian yang keempat, bersederhana dalam berbelanja. Subhanallah. Kita pun dah dengar bagaimana kita belajar daripada tafsiran mimpi Nabi Yusuf alaihissalam terhadap mimpi Al-Aziz, pemerintah Mesir. Bagaimana perlunya kita berjimat cermat dengan harta kita, jangan boros. Begitu juga bila ada banyak, jangan kita kedekut. Kemudian tidak melakukan dosa besar, sentiasa bertaubat dan beramal soleh. Mudah-mudahan kita terlindung daripada golongan-golongan seumpama ini, yang juga menjauhi maksiat dan golongan ahli maksiat, serta menjaga kehormatan diri. Yang ni dia ada hubung kait dengan kita punya akhlak, akidah dan juga ibadah kita. Kalau jaga 3 benda ni, insya-Allah mudah-mudahan kita jauh daripada maksiat dan golongan orang yang buat maksiat,
dan juga kita mampu untuk pelihara diri kita. Dan yang ketujuh, iaitu menerima peringatan daripada Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan bila kita dengar saja ayat Quran, kita ambil manfaat daripada iaitu kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, perbanyakkan bertawakal, berharap, berdoa kepada Allah agar dikurniakan pasangan, suami, isteri, anak-anak dan juga zuriat yang baik, soleh dan solihah. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi tafsiran ayat yang selanjutnya iaitu pada ayat ke-76, khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Mereka kekal di dalamnya. Syurga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Masya Allah. Sudah tentu mereka di kalangan ibadur rahman ini kekal dalam syurga, tidak akan mati dan tidak akan binasa, dan penghuni syurga tidak ingin keluar dari kenikmatan di dalamnya, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Hud ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuka ata'an ghaira majdzuz. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam syurga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain sebagai kurniaan yang tiada putus-putus. Inilah keyakinan yang benar pada akhirat dan juga syurga, bahawa syurga itu kekal, sebagaimana dikuatkan lagi dengan hadis Nabi SAW, idza dakhala ahlul jannatil jannata wa ahlul nar nara thumma yaqumu mu'adhdhinun bainahum ya ahlan nar la mauta wa ya ahlal jannati la mauta khuludun. Jika penduduk syurga telah memasuki syurga dan penduduk neraka telah memasuki neraka, kemudian seseorang akan berteriak di antara mereka. Maksudnya ada, tak kiralah orang ke siapa, ada suara yang berteriak, wahai penduduk neraka, tidak ada lagi kematian untuk kalian. Maksudnya kekal abadi dalam neraka untuk mendapat azab. Wahai penduduk syurga, tidak ada lagi kematian untuk kalian, kalian akan kekal di dalamnya. Maksudnya mendapat nikmat demi kenikmatan di dalam syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka apa yang boleh kita fahami dan juga kita tadabbur pada ayat ini? Yang pertama, sudah tentulah ayat ini bersifat taqrib, iaitu berita gembira. Jadi bila dengar ayat macam ni, ya Allah, berdoa banyak-banyak. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau berilah kemudahan pada aku untuk melakukan amal soleh, ya Allah. Mudah-mudahan aku masuk dalam syurga, ya Allah. Mudah-mudahan kita berdoa banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah tentunya ini adalah berita gembira, sebagai contoh bila mana kita bersusah payah melaksanakan perintah-perintah Allah, di saat itu dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita kena sabar, waktu tu bila baca ini, ya Allah, insya-Allah, insya-Allah, tak lama dah, Jadi berita gembira kepada orang beriman ialah kekalnya dalam syurga yang penuh kenikmatan. Sudah tentu tidak ada orang yang suka bila mana dia berada dalam keadaan kesusahan. Semua orang nak duduk dalam kenikmatan. Tapi hakikatnya ketika hidup di dunia ini, sememangnya kalau kita nak dapatkan sesuatu yang nikmat, dia kena bersusah dulu. Dia contohlah kalau kita nak jadi seorang doktor, dia tak boleh keluar-keluar terus jadi doktor. Doktor ni pun dia tak boleh diwarisi, dia kena belajar. Maka begitu juga kita hari ni nak masuk syurga, tak boleh secara tiba-tiba terus kita masuk syurga. Tidak mungkin. Mana mungkin boleh terus masuk syurga, melainkan kita kena melakukan amalan-amalan yang membolehkan kita masuk ke syurga. Jadi contoh mudah beginilah. Sekarang kita suka tengok rumah.
atau kediaman kita cantik, kita buat landscape, tanam pokok-pokok bunga, tanam pokok-pokok buah-buahan dan seumpamanya, kita hiaslah elok-elok, kita rasa seronok dekat rumah kan. Begitu juga kita perlu berusaha melakukan ketaatan kepada Allah agar kita ditempatkan di dalam syurga yang penuh kenikmatan, dan itulah kediaman kita yang kekal abadi. Dunia kita nak, akhirat pun kita nak. Jadi sama-sama kita memanfaatkan. Untuk dapat kebahagiaan akhirat, dia kena melalui dunia. Dan pada hari ni kita on track kan. Hari ni kita dah betul dah ni. Cumanya hari ni bagaimana cara untuk kita menguruskan supaya yang akhirnya di akhirat nanti kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Manakala ayat yang terakhir, untuk ayat ke-77, Allah Taala berfirman, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizamam." Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berkata, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, Tuhanku tidak mempedulikan kalian, ma ya'ba'ukum, tidak mempedulikan kalian melainkan kalau ada ibadah, laula du'aukum, kalaulah ada, maksudnya kalaulah kamu ni buat ibadat. Tetapi bagaimana kalian beribadah kepadanya? Sebab apa? Memang takkan mereka beribadah sedangkan mereka ni mendustakan Allah. Kerana itu kelak azab pasti menimpa kalian. Maka pada ayat ini kata Imam Ibn Katsir, ini adalah tafsiran Imam Ibn Katsir, Allah tidak mempedulikan kalian apabila kalian tidak menyembahnya, kerana sesungguhnya Allah tidak sekali-kali mencipta makhluk melainkan agar mereka menyembahnya, mengesakannya dan bertasbih kepadanya di setiap pagi dan petang untuk kemaslahatan mereka sendiri. Sebab itu dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Begitu juga yang disebutkan Ali Ibn Abu Falhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya pada ayat ini, katakanlah Tuhanku tidak mempedulikan kalian. Maksudnya seandainya tidak ada iman kalian, maksud kamu tak beriman, tentu Tuhanku tidak mempedulikan kalian. Allah memberitahukan kepada orang-orang kafir bahawa Dia tidak memerlukan mereka, kerana Dia tidak menciptakan mereka sebagai orang-orang mukmin. Seandainya Allah mempunyai keperluan, tentulah Dia menjadikan mereka suka kepada iman, sebagaimana Dia menjadikan orang-orang mukmin itu beriman. Pendustaan kalian kepada Allah akan memastikan diri kalian ditimpa azab binasa dan kehancuran di dunia dan di akhirat. Di dunia, hal ini termasuk kejadian dalam perang Badar. Baik. Dalam ini adalah tafsiran Abdullah ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Muhammad ibn Ka'ab Al-Qurazi, Mujahid, Dakha, Qatadah dan As-Saddi, yang mana mereka mengatakan bahawa azab ni dia ada dua, satu azab dunia dan akhirat. Baik, di antara salah satu azab dunia ialah merujuk kepada apa yang telah Allah mengazabkan kepada kaum kafir Quraisy, iaitu kekalahan mereka dalam perang Badar Al-Kubra. Ramai di antara mereka yang dulu menyakiti Nabi, memusuhi Nabi di Mekah, mereka terkorban mati dalam perang Badar Al-Kubra. Manakala Imam Hasan Al-Basri mengatakan azab itu juga adalah azab di akhirat kelak. Maka apa yang boleh kita sama-sama ambil perhatian pada ayat ini ialah ayat ini adalah bersifat tarhib, yakni ancaman. Bila kita dengar ayat ancaman ni, kita doa pada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku daripada golongan itu, ya Allah, ya jauhkanlah aku daripada azab itu, ya Allah. Mudah-mudahan dengan takutnya kita pada ayat-ayat yang bersifat tarhib ini, bersifat ancaman ini, menyebabkan kita ingat kepada Allah Ta'ala, ingat kepada kematian, ingat kepada akhirat. Dan semoga bila mana ada ayat yang macam ni,
kita minta kepada Allah Ta'ala agar kita dan zuriat keturunan kita ni terpelihara daripada golongan musyrik dan juga kesyirikan. Jadi mudah-mudahan dengan sebuah sedikit kita kongsi daripada banyak ayat ya. Kalau ikutkan boleh kita buat satu sekali harung je, ke-8 sifat yang betul Rahman tu, cuma untuk meraihkan dan juga agak terhad waktunya. Mudah-mudahan sebuah sedikit daripada perkongsian ini memberi manfaat kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.